سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya hormati, sahabat-sahabat yang datang hadir kuliah pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua walaupun kita sekadar berjumpa dalam di alam maya ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati, diberkati dan didoakan oleh malaikat dengan doa pengampunan dan doa rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan jugalah, sama-sama kita doakan moga-moga dalam majlis yang berkah ini, yang barakah ini, kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan kepada suami Dr. Marina yang sedang ditipu ujian. Saya ini maklumkan pada petang tadi bahawa suami kepada Dr. Marina telah ditahan di hospital selama 9 hari. Dan ini merupakan ujian yang saya kira tidak mudahlah kepada Dr. Marina sekeluarga. Dan kita sama-sama berdoakanlah doa dalam dalam majlis kita ini, doa dalam dalam solat kita, doa dalam sujud kita, supaya Allah Taala ringankan bebanan Dr. Marina, disegerakan disegerakan kesembuhan kepada suaminya insya-Allah. Baik. Ini malam ini kita sambung kepada topik yang telah kita bincangkan pada bulan lepas. Jadi topik besar kita kalau tengok dalam muka surat kitab yang kita bincangkan ini, kitab namanya Al-Aqidatul Islamiyah, Arkanuha, Haqa'iquha, Mufsidatuha. Akidah Islamiyah, rukun-rukunnya, hakikatnya dan juga perkara yang membatalkan akidah. Baik. Jadi topik besar kita adalah muka surat 16, kaedah ulama Islam mengetahui sesuatu perkara. Ini topik besar kita. Topik sebelum itu lagi kita bincang tentang apa? Tentang berkaitan dengan sumber-sumber ilmu dalam akidah Islamiyah. Pasal kedua, muka surat 11, sumber-sumber ilmu dalam akidah Islamiyah. Ini topik besar kita. Ini topik besar kita pasal kedua. Jadi kenapa bincang sumber ilmu ni? Sebab akidah ni adalah perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Akidah ni adalah kunci kepada penerimaan amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya akidah dalam Islam ini dia adalah satu perkara yang bersumberkan kepada ilmu yang sahih. Nah, saya suka buat permisalan yang sesuai dengan kita kan. Saya pasti dalam kalangan apa yang hadir ni ada dalam kalangan mereka doktor kan, profesional semua. Jadi doktor bila mana dia belajar satu ilmu perubatan tentang penyakit ke tentang ubat ke, pastinya sumber-sumbernya adalah sumber yang tepat, yang pastinya betul. Sebab kalaulah salah sumber itu, maka akan membahayakan nyawa pesakit. Contohkan bila mana nak buat satu ubat, satu vaksin, maka pastilah sumber kepada macam mana nak buat vaksin itu, daripada bahan apa, mestilah bersumberkan kepada sumber yang tepat. Sebab apa? Sebab kalaulah sumber itu sumber yang salah, maklumat-maklumat yang tidak tepat, maka boleh jadi membahayakan nyawa pesakit. Ubat juga sama, ubat ya, bila mana kita nak buat ubat, bila mana nak buat satu ubat kepada satu jenis penyakit, maka pastilah kajian demi kajian dibuat untuk pastikan bahawa apa yang digunakan itu betul. Ha, apa yang digunakan itu betul. Kalaulah kajian tu dibuat, kajian tu adalah berdasarkan kepada metodologi yang betul, yang tepat, yang sesuai. Jadi samalah bila kita sebut ilmu akidah ini, mestilah ilmu yang sampai kepada kita itu ilmu yang betul, yang sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW. Jadi, kita masih lagi bincang tentang mukadimah ya. Kita tak masuk lagi pada bab akidah. Sebab kita bincang mukadimah ni panjang. Sebab pegangan kitab ni dia nak bagi kita ni faham betul-betul. Akidah yang kita belajar ni sumbernya mana. Dan kaedahnya macam mana dan metodologi macam mana. Dan suka saya nak ingatkan bila mana saya baca kitab ni, kitab ni, maka saya rasakan bahawa kalaulah saya ajar kitab dekat surau, dekat masjid ke, maka saya pasti tidak mudah untuk orang faham kalau tidak ada kitab di hadapan mereka. Kalau tak ada kitab, saya rasakan tak mudah nak faham. Sebab dia kena tengok, kena rujuk, kena baca. Tambah-tambah bila mana kuliah kat surau ni, dia hanyalah setengah jam sahaja, 40 minit sahaja. Kan kemudiannya mungkin sebulan sekali sahaja. Jadi tidak mudah untuk kita faham. Ini sebab itulah Alhamdulillah kita kuliah kita 2 kali sebulan dan juga satu sesi itu 1 jam hinggalah 1 jam setengah. Jadi mudah-mudahan apabila kita istiqamah dengan kuliah akidah kita ini, kita akan dapat diberikan kefahaman yang benar tentang apa yang kita amalkan ataupun apa yang kita pegang selama ini. Baik. Dan kita dah bincangkan muka surat 106. Kita dah bincangkan kaedah ulama Islam mengetahui sesuatu perkara. Kemudian kita membincangkan tentang uh,
apa nama ni, ilmu nazari dengan satu lagi ilmu daruri. Kita bincanglah itu muka surat 100, 108, 109. Kemudiannya kita telah bincangkan tentang ilham. Ilham inilah yang telah kita bincangkan panjang pada bulan lepas, dan masing-masing ada pengalaman terlibat dengan gerakan ataupun dengan satu kumpulan yang kadang-kadang menggunakan ilham sebagai asas untuk menyatakan bahawa ilmu ini adalah benar. Jadi ilmu ini benar sebab apa? Sebab ilham datang kepada saya. Jadi ini adalah dakwaan yang boleh dipersoalkan. Sebab apa? Sebab tidak ada apa? Tidak ada uh, kaedah nak memastikan ilham tu sama ada ilham tu benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ilham tu adalah ilham daripada syaitan yang memang sentiasa cuba nak menyesatkan umat manusia daripada jalan yang betul. Baik. Malam ni kita sambung balik apa nama ni, perbincangan ulama tentang kaedah untuk mengetahui sesuatu perkara tu benar ataupun salah. Okey, baik. Saya andaikan macam ni. Hadirin yang saya kasih sekalian, saya andaikan macam ni. Kita dalam kehidupan kita seharian ni, kita sentiasa menerima maklumat. Kita terima maklumat, kita terima berita, dan maklumat tu bila mana kita sebut maklumat, bila mana kita sebut berita tu, dia terdedah kepada benar ataupun salah. Dia terdedah kepada benar ataupun salah. Contoh kan, kita menerima maklumat, contohnya uh, akan berlaku perubahan kerajaan, contohnya kita terima maklumat, ya, akan berlaku perubahan kerajaan. Kan? Kemudian banyaklah rumus dalam dalam YouTube, dalam TikTok. Jadi berita tu mungkin benar, mungkin juga adalah palsu. Dan sampai satu masa berita tu benar sungguh. Contohnya bila mana berlakunya perubahan kerajaan pada tahun 2020 itu kan. Daripada PH kepada PN. Kemudiannya baru-baru ni dengar jugalah berita akan berlaku perubahan kerajaan. Berita ura-ura. Jadi berita tu dia boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kemudiannya sama juga macam berita lain. Berita lain yang sampai kepada kita tentang satu-satu perkara. Contohnya kan, kita terima berita bahawa berlaku peningkatan yang mendadak apa nama ni, COVID-19. Jadi berita tu, mula-mula kita dengar, berita tu terdedah kepada sama ada betul ataupun salah. Kemudiannya bila mana Kementerian Kesihatan mengeluarkan statistik, mengeluarkan apa nama ni, data yang sebenarnya, kita pun tahulah bahawa memang betul berlakunya peningkatan kes COVID-19. Jadi berita tu akhirnya terselah kepada kita sama ada benar ataupun salah, sama ada benar ataupun palsu. Jadi samalah dalam agama ni, banyak kita dengar berita, kita dengar cerita, kan? Saya ingat masa zaman saya kecil-kecil dulu, saya suka baca buku-buku cerita tentang Nabi, dan pada waktu itu tidak ada orang yang mengambil berat sangat tentang kesahihan sesuatu maklumat, terutamanya cerita tentang watak-watak di dalam Al-Quran, terutamanya bila mana dikaitkan dengan Nabi-Nabi. Dan juga cerita pasal Nabi. Contohnya kan, cerita Nabi Sulaiman dengan sang kancil. Kita baca dulu seronok lah, tapi sebenarnya berita tu adalah salah. Cerita tu adalah salah. Contoh kita dengar bila mana apa ni, di dalam dalam syurga itu, apa nama ni, ketika mana iblis telah dihalau keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iblis datang dalam rupa bentuk seekor ular. Rupanya cerita itu adalah cerita yang bersumberkan kepada Israiliyat. Apa makna Israiliyat? Israiliyat adalah cerita-cerita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan ahli kitab. Sama ada orang Yahudi ataupun orang-orang Kristian. Jadi bila mana kita dah mula terbuka, kan? Terbuka ni saya maksudkan adalah bila mana uh, berkembangnya teknologi maklumat, bila mana sumber-sumber maklumat diperolehi secara lebih mudah, maka kita mula mendapat pendedahan daripada ulama-ulama dalam negara, ulama-ulama luar negara tentang hakikat sesuatu yang telah kita pegang selama ni, rupa-rupanya ada yang salah. Kan, saya rasa kita pernah dengar kisah Alqamah. Alqamah yang mana ibunya kecil hati dengan dia, kan, mak dia kecil hati sehinggalah bila mana dia nak mati itu dia tak boleh nak mengucap. Dan kemudiannya bila mana dia ajukan perkara ini kepada Nabi SAW, Nabi datang rumah dia, dan rupa-rupanya dia tak dapat mengucap. Sebab apa? Sebab mak dia kecil hati pada dia. Sedangkan Alqamah ni seorang yang soleh. Sehingga sehingga kan dulu ada lagu, ada nasyid tentang Alqamah ini. Tapi rupa-rupanya cerita itu tidak betul. Rupa-rupanya cerita itu tidak betul. Jadi dalam urusan keduniaan kita,
kalau cerita yang sampai kepada kita tu salah, kita pegang, tidaklah sangat memudaratkan kita. Contoh kan, kita dengar berita, kita dengar cerita, kita dengar cerita contohnya, apa nama ni, kita dengar cerita, apa contohnya, akan uh, pada satu hari itu sampai berita kepada kita di satu mall, katakanlah dekat Kid Mall ke, dekat Giant ke, dekat Jaya Grocer ke, dibuat satu apa nama, satu jualan jualan diskaun yang memang diskaun sungguh-sungguh kan, 50%. Kita dengar berita tu, kita pun, oleh kerana kita pun nak beli barang dapur, kita pun pergilah kepada tempat mall ataupun ialah supermarket ke apa ke, kita nak beli barang dengan harga murah. Tiba-tiba kita sampai, oh, rupa-rupanya berita itu adalah salah. Berita itu adalah salah. Jadi, ada tak kesan pada kita? Ada kesan. Apa dia? Kita kecewa. Kita pun rasa, alah, penat-penat je. Kan? Beratur panjang-panjang, penat-penat je nak cari parking. Tiba-tiba benda itu tak betul. Jadi, benda itu tak betul, dia tidaklah sangat beri kesan pada kita. Melainkan kita penat, kita kecewa, itu sajalah. Tapi bila mana perkara-perkara ataupun cerita-cerita berkaitan agama sampai kepada kita, tapi cerita itu tak betul, dan kalau salah kita amalkan, kita anggap benda itu betul, maka kita tak dapat nak bayangkan akibat yang akan berlaku kepada kita, terutamanya berkaitan akidah. Sebab itulah orang yang salah, orang yang terima maklumat yang salah tentang akidah, akhirnya dia tersesat dalam pencarian jalan ke syurga. Kan? Kita dengar dulu contoh, kisah Al-Arqam dulu kan, Al-Arqam. Kemudiannya kita dengar kisah apa nama ni tentang Al-Maunah kan. Jadi mereka ni mereka menyangka bahawa apa yang disampaikan oleh guru mereka itu adalah cerita ataupun berita yang betul, maklumat yang betul, sedangkan itu semua adalah salah. Jadi sebab itulah apabila kita berhadapan dengan satu cerita ataupun satu berita yang apa ni yang dikaitkan dengan seorang yang sangat penting dalam Islam, yang sangat penting dalam Islam ini, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah perkataan dia, perbuatan dia. Bila mana ada orang mendakwa Nabi berkata demikian, Nabi berbuat demikian, itu adalah satu berita, satu perkara yang dikaitkan dengan Nabi, maka ulama-ulama sungguh-sungguh nak pastikan bahawa dakwaan-dakwaan tentang cerita, tentang apa yang Nabi sebut, Nabi buat, ulama sungguh-sungguh buat satu kaedah, buat usaha sungguh-sungguh nak pastikan bahawa ulama ni boleh saring manakah cerita tentang Nabi ni yang betul, manakah perkhabaran yang datang daripada Nabi ni betul, manakah yang salah, manakah yang boleh diamalkan, manakah yang tak boleh diamalkan. Sebab itulah datang dalam perbincangan muka surat 115 poin 2.2.3 dengan tajuk kaedah ulama Islam menentukan kebenaran sesuatu berita. Baik. Jadi macam mana caranya? Ulama Islam ni mereka mengasaskan 3 disiplin ilmu untuk tujuan tersebut. Untuk ulama-ulama ni mengenal pasti berita itu betul atau salah, maka ulama telah membuat 3 bentuk ilmu, ataupun 3 disiplin ilmu. Yang pertama namanya adalah ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah al-hadis. Ilmu hadis lah, ilmu hadis. Yang kedua namanya ilmu al-jarah. Ilmu al-jarah. Al-jarah ni, makna sebenar jarah adalah mencederakan ataupun mencacatkan. Makna sebenar al-jarah adalah mencederakan ataupun mencacatkan. Jadi apa maknanya? Maknanya bila mana ulama menerima perkhabaran terhadap satu-satu berita, maka untuk pastikan, untuk meneliti setakat mana kebenaran ataupun status berita itu, maka ulama akan mengkaji peribadi pembawa berita itu. Ulama akan mengkaji peribadi pembawa berita itu. Dan bila mana ulama mengkaji latar belakang pembawa berita itu, maka ulama pun akan buat kesimpulan sama ada untuk menjarahkan ataupun mentajrihkan, yakni mencacatkan reputasinya, ataupun melukakan reputasinya, ataupun mentakdilkan, akuan adil. At-ta'dil dia dua sini, ilmu al-jarah dan ilmu at-ta'dil. Maknanya kata bila mana ulama buat kajian tentang reputasi ataupun latar belakang pembawa berita yang kita sebut sebagai perawi hadis, maka akhirnya ulama kata orang ni orang yang soleh, orang yang terpercaya, orang yang tak bohong.
orang yang kehidupannya adalah kehidupan yang lurus, maka itu namanya adalah at-ta'dil. At-ta'dil maksudnya adalah memperakui baiknya reputasi seseorang pembawa berita ataupun perawi kepada satu-satu hadis. Baik. Tapi kalau sebaliknya, contohnya kan bila mana orang tu sampai berita kepada dia, ataupun orang tu menyampaikan satu-satu hadis Nabi SAW, maka ulama kaji. Siapa orang tu? Yang bawa berita tu siapa? Akhirnya diketahui bahawa latar belakang pembawa berita itu adalah orang yang suka cakap bohong, orang yang suka khianat pada orang lain, orang yang minum arak barangkali, orang yang buat dosa besar, maka maka ulama yang mengkaji, mereka telah membongkarkan peribadi perawi hadis itu, maka itu namanya adalah al-jarah, yakni melukakan reputasinya. Melukakan reputasi maksudnya membongkarkan peribadi perawi itu yang tidak layak sama sekali untuk dipercayai. Jadi sebab itulah zaman sekarang pun, hadirin sekalian, kita pun kena berhati-hati bila mana kita terima satu-satu berita. Kalau orang tu memang orang yang kuat kelentong, kan? Kita terima berita dia, kita terima cerita pasal pasal apa? Pasal orang terdekat dengan kita, sedangkan cerita tersebut adalah cerita salah. Saya ambil contoh lah, contoh. Orang beritahu pada kita kan, suami awak tu saya nampak tadi keluar dengan perempuan lain. Kan? Kita pun dengar cerita tu marahlah. Kita marah terus. Tanpa usul periksa, kita pun balik rumah, kita terus marah pada suami kan, marah pada suami ke, ataupun kalau suami marah pada isteri. Jadi sedangkan kita kena teliti dulu siapa yang sampaikan berita pada kita. Kalaulah berita tu disampaikan oleh orang yang sememangnya dari dulu lagi dengki kepada kebahagiaan antara suami isteri, antara kita dengan pasangan kita ni, maka berita tersebut kita kena kesampingkan dulu. Kita kena jangan terus percaya. Kita kena semak dulu. Sebab kita tahu bahawa orang yang sampaikan berita itu adalah orang yang memang dari dulu lagi memang dengki kepada kita. Jadi itulah penting kita mengkaji latar belakang pembawa berita itu kepada kita. Jadi inilah yang dilakukan oleh para ulama bila mana mereka mengkaji latar belakang perawi hadis yang menyampaikan hadis daripada Nabi SAW. Yang ketiga, ilmu biografi periwayat hadis. Ini pun penting. Saya nak cerita ulama-ulama dulu ni macam mana, hadirin sekalian, macam mana mereka memahami, mengetahui latar belakang setiap perawi hadis itu dengan begitu detail. Contoh saya ambil hadis yang paling kita hafal lah. Apa dia hadis yang paling kita hafal? Hadis yang paling kita hafal adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Kan itu hadis yang kita hafalkan. Hadis ni hadis ni apa nama ni? Masyhur lah dalam kalangan ulama hadis. Jadi jarak antara Imam Bukhari, jarak antara Imam Bukhari, ini contoh dengan Rasulullah SAW, contohnya jaraknya adalah 5 orang. Contohnya saya ambil contoh. Imam Bukhari ambil hadis ini daripada namanya adalah Safwan. Safwan ambil daripada namanya adalah Umayyah. Umayyah ambil daripada Ahmad. Ahmad ambil daripada Umar. Umar ambil daripada Nabi SAW. Ini contoh-contoh. Sebenarnya perawi itu tak betul pun. Baik, jadi 5 orang perawi itu Ahmad, Safwan, apa lagi? Umayyah. Semua tu diketahui secara detail oleh pengkaji-pengkaji kepada ilmu at-tarajum ataupun ilmu biografi. Setakat mana, sedalam manakah pengetahuan mereka tentang perawi-perawi itu? Mereka tahu perawi itu bila lahir, perawi itu bila meninggal, perawi itu lahir kat mana, meninggal kat mana. Perawi itu apa namanya, siapakah dia guru-guru dia, siapakah dia murid-murid, semua mereka tahu secara detail. Dan antara perawi yang pertama dengan perawi kedua tu, antara pembawa khabar hadis yang pertama dengan khabar hadis yang kedua tu, mereka ni pernah bertemu ke tidak? Mereka pernah bertemu ataupun sekadar mereka ni apa nama ni hidup satu zaman tapi tak pernah berjumpa. Sampai tahap ini diketahui oleh para ulama. Contohnya kalau saya sebut nama kat sini kan, yang saya nampak ni Puan Ana Munir, Puan Norin, Puan Zubaidah kan. Contohnya kan, Puan Ana Munir memberitahu satu berita yang diterima.
daripada siapa? Daripada jiran dia. Puan Anamuni pun ceritakan kepada Puan Nurin. Kemudian, kalau saya salah salutasi, minta maaf, mungkin ada doktor kan. Kemudian ceritakan kepada Puan Zubaidah. Dan begitu seterusnya. Jadi orang yang mengkaji cerita ini, dia mesti mengetahui Puan Zubaidah ni siapa, Puan Nurin ni siapa, dia pernah berjumpa tak keduanya. Kalau tak pernah berjumpa, macam mana dia boleh sampaikan khabar berita itu? Jadi sampai tahap begitu yang dibincang oleh para ulama bila mana mereka nak melihat kepada kesahihan, mereka meneliti status periwayatan ataupun status hadis yang disampaikan oleh orang sebelum mereka tentang hadis Nabi SAW. Baik, saya kena sambung saya punya laptop ni dengan charger kejap. Ini perbincangan mungkin agak 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 dalam sikit. Bagi yang biasa dengar tu saya ingat mudah nak faham lah, tapi bagi yang mungkin kali pertama dengar, dia mungkin perlu kepada fokus. Tapi saya percaya bahawa yang hadir malam ni semua ada keupayaan untuk kita fokus, walaupun ini agak payah bagi yang pertama kali dengar. Okey, baik. Jadi itulah dia tiga disiplin ilmu. Yang pertama adalah mustalah hadis, yang kedua adalah ilmu jarah wa ta'dil, yang ketiga adalah ilmu at-tarajum ataupun ilmu biografi. Okey, ini adalah tiga ilmu yang mana ulama-ulama mengasaskan tiga ilmu ini untuk mengetahui status satu-satu hadis Nabi SAW yang sampai kepada mereka. Okey, muka surat 116. Oleh sebab ketiga-tiga disiplin ilmu ini berkaitan dengan membuat pertimbangan yang teliti bagi menentukan sesuatu maklumat itu sama ada sahih ataupun tidak, dan nak bezakan maklumat yang sahih itu tahap zon sahaja ke, zon ni adalah tahap sangkaan sahaja, tahap sangkaan sahaja, ataupun tahap maklumat yang sahih yang meyakinkan. Sebab macam ni kan, sebagai contohlah, bila mana kita ni terima maklumat tentang satu-satu ubat ni, sebagai contoh yang mudah kita faham lah. Ada sebahagian ubat yang sampai kepada kita itu, maklumat tentang ubat tersebut, maklumat tentang khasiat ataupun kegunaan ubat tersebut, memang kita pasti ubat ni memang untuk sakit sekian-sekian, dan ubat ni memang boleh memberikan kesan yang besarlah kepada penyembuhan sakit-sakit tertentu. Ada macam tu, kita sampai tahap kita tahu macam tu. Ada setengah ubat yang sampai kepada kita, kita kata ubat ni dikatakan mampu merawat penyakit sekian-sekian, tapi tak pasti sangat lah, tak confident sangat. Itu namanya zon. Itu namanya zon. Kalau yakin, memang kita kata apa? Memang kita kata obat ni memang kalau makan, memang kesannya adalah sedemikian. Kita boleh berkata-kata dengan yakin. Saya ambil contoh. Contoh kan, obat selsema. Kan, obat selsema. Obat selsema ni, kita semua tahu bahawa ada obat selsema dia tulis boleh menyebabkan mengantuk. Boleh sebabkan mengantuk. Dan kita semua bila mana kita baca tu, obat ni boleh sebabkan mengantuk, maka kita tahu dengan lebih jelas, kita tahu dengan yakin bahawa bila mana kita makan obat ni, kita tak akan pergi drive, kita tak akan keluar rumah, kita akan makan, kita rehat dan kita akan tidur dengan nyenyak. Jadi, maklumat tentang obat ini boleh menyebabkan mengantuk, kebiasaannya maklumat itu adalah maklumat yang memang dalam bentuk sahih yang meyakinkan. Ada sebahagian ubat lagi, kita tak tahu sama ada dia boleh beri kesan yang kuat ataupun tidak. Jadi, kita pun tak yakin sangat. Kita hanya kata kemungkinan dia boleh beri kesan sekian-sekian. Jadi, itu namanya tahap zon sahaja. Beza Zan dengan yakin, dia ada perbezaan kat situ. Okey. Berkaitan dengan hadis, hadis Nabi ni adalah apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi SAW, ataupun yang dilakukan oleh Nabi, ataupun yang diperakui oleh Nabi. Itu hadis. Itu makna hadis. Apa makna hadis? Hadis ni adalah apa sahaja yang terbit daripada Nabi SAW, sama ada perkataan dia, Nabi bercakap, ataupun perbuatan Nabi, ataupun perakuan Nabi terhadap satu-satu perkara yang dilakukan di hadapan baginda, dan Nabi diam. Diam tu Nabi bermakna Nabi memperakui bahawa perbuatan itu perbuatan yang tidak menyalahi syarak.
Jadi itu mana hadis, itu mana hadis. Sekarang ni masalahnya adalah apabila sampai satu-satu perkara orang kata ni hadis Nabi. Betul ke? Kan? Sampai satu-satu perkara orang kata ni adalah perbuatan Nabi. Betul ke? Kan? Orang kata Nabi kata okey, Nabi kata boleh benda ni. Betul ke Nabi kata? Jadi nak tahu betul ke salah ni lah maka ulama hadis, tengok tu barisan yang ke Bahasa yang keenam muka surat 116 perenggan atas tu, maka ulama istilah hadis membahagikan sesuatu berita berdasarkan kesahihannya kepada empat bahagian. Jadi hadis yang sampai itu, yang sampai pada kita tu, sampai pada ulama, maka ulama bahagikan kepada empat bahagian. Yang pertama, namanya adalah sahih. Ni saya pasti kita bisa dengarkan. Orang kata apa? Hadis ni sahih lah. Hadis ni sahih, hadis ni tak sahih. Apa maknanya? Makna hadis sahih ni dijelaskan dalam poin yang pertama. Makna as-sahih ialah berita yang diriwayatkan oleh seseorang yang bersifat adil. Adil di sini adalah orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai, adil. Orang yang adil ni orang yang tak buat dosa besar, ni adil. Jadi kalau faham maksud adil ni bukanlah adil ni makna kata adil sama rata. Tidak Orang adil ni maksud orang yang, saya bagi contoh kriteria orang adil zaman dahulu, dia ni tidak zalim kat orang, dia ni tidak bercakap bohong, dia sentiasa bercakap benar, peribadinya pun peribadi yang baik. Dia adalah adil. Yang kedua adalah kuat ingatan. Kuat ingatan tu maksudnya dia tak mudah pelupa. Kenapa penting syarat kuat ingatan ni? Penting syarat kuat ingatan adalah supaya orang yang mendengar satu-satu khabar daripada orang sebelumnya dan dia boleh menghafal, dia boleh mengingati sepenuhnya apa yang disampaikan kepada dia dan supaya dia boleh sampaikan perkara tersebut secara secara sebagaimana dia dengar disampaikan kepada orang yang selepas pada dia. Itu maknanya orang yang kuat ingatan. Jadi kalau orang tu dia tak kuat ingatan, payahlah. Contohkan kalau saya kata apa? Saya kata siapa yang pernah pergi Mekah, kan, pernah pergi Mekah ke pergi Madinah kan. Kita pun minta orang cerita kan. Ceritalah kat kami nak pergi Mekah ni, ceritalah. Oh, Mekah tu kalau daripada Jeddah berapa kilometer Kita pun fikir berapa lupa dah. Itu mana tak kuat ingatan. Ya? Itu mana tak kuat ingatan. Ataupun katakan kalau daripada apa nama ni uh, daripada daripada Kaabah ke Sa'i, tempat tempat orang Sa'i tu, kan. Jaraknya berapa Jaraknya berapa? Kita pun berapa 50 meter ke 100 meter ke? Kita pun lupa kan. Ada orang tanya kita, nak masuk Mekah ni ada berapa pintu Kita pun ada berapa pintu Kita tak ingat lah. Jadi itu maknanya yang tidak kuat ingatan. Jadi saya nak share zaman-zaman saya belajar dulu kan, saya belajar di tanah Arab dulu. Nak cerita bahawa orang Arab ni memang Allah Ta'ala kurniakan kelebihan ni adalah kuat ingatan orang Arab. Ini kita cerita orang Arab zaman sekarang ni. Kami dulu masa kami belajar kat Jordan dulu kan, ada subjek namanya Maharatul Hasub, kemahiran komputer. Kan. Jadi kami belajar tu, kami bila mana masuk kelas, bila mana lecturer mengajar tu, salin formula lah. Buat formula ni, kami salin, kami apply. Salin, apply. Kami pun hafal. Orang Arab ni memang dia orang tak suka salin nota. Tengok-tengok, tengok-tengok. Lepas tu bila nak exam, dia orang pinjam nota kami, dia orang hafal. Hafal apa? Hafal formula tu. Formula tu. X, Y semualah. Formula dia bagi. Dia jawab lah. Jadi orang Arab ni terkenal dengan kuat ingatan. Ini kita cerita orang Arab zaman sekarang yang dah makan makanan segera semua kan. Yang dah makan makanan yang menyebabkan apa nama ni, memori tu kurang ke apa. Bayangkan, bayangkan hadirin sekalian, orang Arab zaman dahulu bagaimana kuatnya ingatan mereka. Kalau zaman sekarang ni pun orang Melayu, kita kena belajar di tanah Arab, mereka ni buku tebal macam ni, dia orang buat nota kan. Tapi orang Arab, buku ni mereka hafal. Jadi keupayaan yang ada pada orang Arab zaman sekarang, pastinya orang zaman dahulu ni adalah lebih lagi kuat ingatan mereka. Baik. Balik pada cerita hadis sahih tadi. Hadis sahih apa dia? Berita yang diriwayatkan oleh seseorang yang bersifat adil dan kuat ingatan. Daripada siapa diriwayatkan ni? Daripada orang yang bersifat sama seperti ini. Contohnya, Muhammad meriwayatkan daripada Saleh. Muhammad ni siapa? Muhammad adalah orang yang kuat ingatan.
Saleh pun orang kuat ingatan. Jadi sehinggalah Muhammad bin Saleh bin Ibrahim bin Ismail, bukan bin, maaf maaf. Muhammad meriwayatkan daripada Saleh. Saleh meriwayatkan daripada Ibrahim. Ibrahim meriwayatkan daripada Ismail. Ismail meriwayatkan daripada Anas bin Malik, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya setiap orang disebut sebagai rantaian perawi itu, rantaian pembawa khabar berita itu, semuanya adalah orang yang mestilah orang yang kuat ingatan, orang yang adil, apa nama ni, orang yang adil, orang kuat ingatan, hinggalah sampai kepada Nabi SAW. Muhammad, orang bermula mestilah orang kuat ingatan. Saleh mestilah orang kuat ingatan. Ibrahim mestilah orang kuat ingatan. Ismail mestilah orang kuat ingatan, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Hinggalah kepada sumber pertama. Sumber pertama itu maksudnya daripada Nabi lah. Tersebut tanpa sebarang kejanggalan. Kejanggalan iaitu syuzuz, dan juga tanpa sebarang kecacatan. Illah. Baik. Apa makna kejanggalan? Yang maksud dengan kejanggalan adalah apabila seseorang yang berwibawa, orang yang uh, dipercayai, trusted people, atau musiqah itu meriwayatkan berita yang berlawanan dengan berita orang yang lebih berwibawa daripadanya. Macam ni keadaan ni. Contohnya kan ada dua orang. Dua orang ni, seorang tu orang yang berwibawa, orang yang terpercaya, seorang lagi orang yang paling terpercaya, lebih lagi pada dia. Mana yang kita nak percaya? Mana yang kita nak percaya? Orang yang siqah, orang yang terpercaya, ataupun orang yang dua kali kualiti kepercayaan itu lebih pada orang pertama tadi. Pastinya kita akan terima berita orang yang kedua. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang lebih kuat tahap tahap trust ni tadi, tahap trusted ni tadi. Okey, tu mana siqah. Contoh saya ambil contoh. Uh, Orang pertama tu orang yang alim dah, orang alim dah mengkhabarkan kepada kita sesuatu perkara. Tiba-tiba datang kepada kita orang yang lebih alim lagi, yang lebih alim, yang lebih terpercaya lagi, menyampaikan kepada kita berita yang berlawanan dengan orang yang pertama tadi. Jadi pastinya berita mana kita terima? Kita pasti akan terima berita orang yang kedua. Sebab apa? Sebab orang kedua tu adalah lebih lebih terpercaya lagi, lebih lebih alim lagi berbanding dengan orang yang pertama. Contoh, saya ambil contoh yang dekat dengan hadirin sekalian. Seorang doktor kata, doktor bila mana buat X-ray tentang apa, tentang sakit lah, tentang sakit kepada seorang pesakit ni, dibuat X-ray, dia kata, oh ni sakit ni rasanya sakit sakit ni, sakit kanser kot ni. Dicek kan, dicek sakit kanser. Kemudian datang doktor pakar. Datang doktor pakar, memang dia memang berpuluh tahun dah dalam bidang perubatan, dan spesialis ni adalah bidang kanser. Dia check, dia diagnose lagi kepada pesakit. Dia check balik, kata oh ni bukan kanser ni, ni ketumbuhan biasa sahaja. Jadi kita akan percaya mana? Kita pasti akan percaya yang pakar tu. Sama juga dalam hadis, bila mana ada seorang yang bawa berita, orang tu orang yang memang hebat dah. Orang yang hebat dah, orang yang dipercayai, orang yang alim, orang yang soleh, bawa satu berita daripada Nabi SAW. Dia kata ni Nabi sebut begini. Tiba-tiba datang orang yang kedua. Orang kedua ni orang yang lebih alim lagi, lebih siqah lagi, lebih dipercayai lagi, lebih kuat reputasinya lagi, bawa cerita yang berlawanan dengan apa yang dibawa oleh orang pertama. Pastinya kita kena terima berita orang yang kedua. Jadi itulah makna kata, maknanya tidak ada syuzuz, tidak ada kejanggalan. Yang kedua adalah kecacatan. Illah. Maknanya apa? Kecacatan pula ialah kelemahan dan keburukan yang tersembunyi bagi diri seseorang periwayat yang dapat dikesan oleh mereka yang pakar dalam ilmu hadis. Cacat tu maksudnya dalam hadis tu, dalam rantaian hadis tu, ada perkara yang susah nak kesan. Ia hanya orang yang pakar, yang betul-betul hebat ilmu dalam hadis boleh kesan. Oh, sebenarnya hadis ni tak sahih. Sebab apa? Saya ambil contoh. Contoh kan, ada empat orang. Empat orang ni adalah perawi hadis. Semuanya siqah. Semuanya adalah siqah.
Semuanya adalah orang yang soleh, orang yang dipercayai, ada 4 orang semua. Andai kata ni adalah, atau kita ambil 3 orang lah. Ni Imam Bukhari sebagai pengumpul hadis. Imam Bukhari pengumpul hadis. Yang tengah ni adalah perawi hadis. Perawi hadis kan. Ni adalah Nabi SAW. Orang pertama yang apa yang diterima hadis. Yang orang yang Nabi sampaikan hadis pada sahabat Nabi. Anas bin Malik contohnya. Kemudian Anas bin Malik sampaikan kepada Ismail. Ismail sampaikan kepada Ibrahim. Ibrahim sampaikan kepada Imam Bukhari. Jadi sekarang ni, kesemua 3 orang ni nampak macam semuanya okey. Semuanya okey. Semuanya okey. Tapi tiba-tiba kan, kenapa hadis ni tak sahih? Contoh, sebab datang seorang pakar hadis, dia tengok apa? Dia tengok. Dia mendapati bahawa ada dalam kalangan 3 orang ni, dia sebenarnya tak bertemu pun. Tak bertemu pun. Dia tak berjumpa pun. Ini dapat dikesan. Bila tak berjumpa, bermakna berlaku di situ namanya terputusnya periwayatan sanad. Terputusnya periwayatan sanad. Contoh. Ada 3 orang. Seorang nama Aminah, seorang nama Fatimah, seorang nama Ummul Kalsum. Seorang nama Aminah, Fatimah dengan Aisyah. Aminah, Fatimah, Aisyah. Aminah beritahu, dia kata, Aminah beritahu pada Aminah beritahu pada Fatimah, uh, apa nama ni? Aminah beritahu kepada Fatimah satu berita. Kan? Berita yang sama disampaikan oleh Fatimah kepada Aisyah. Kan? Kemudiannya Aisyah sampaikan berita itu kepada Ali contohnya. Itulah beritanya. Bila mana diselidiki, rupa-rupanya Aminah ni tak pernah pun jumpa dengan Aisyah. Kalau tak jumpa, macam mana berita itu boleh sampai? Bermakna ada berlaku sedikit kekeliruan, kecacatan dalam penyampaian berita. Jadi kat sini kita sebut sebagai illah. Illah. Ada sedikit masalah yang hanya dapat dikesan oleh orang yang pakar dalam dalam bidang hadis ini. Baik, itu hadis sahih. Maknanya kata bila kita kata bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih, apa maknanya? Maknanya adalah berita ataupun hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang bersifat adil dan kuat ingatan daripada orang yang bersifat sama sepertinya, yakni sama kuat ingatannya hinggalah kepada sumber pertama berita tersebut. Iaitulah sumber pertama dalam hadis adalah sahabat Nabi SAW yang mendengarnya daripada Nabi SAW. Ini adalah hadis yang namanya hadis yang sahih. Okey, baik. Kita pergi pada hadis yang kedua, muka surat 117, hadis Al-Hasan. Hadis Al-Hasan. Apa makna hadis Al-Hasan? Maknanya adalah berita yang diketahui sumbernya yang sah dan diriwayatkan oleh orang yang adil dan kuat ingatannya tetapi tidaklah terkenal sebagaimana periwayat berita yang sahih. Jadi ertinya apa dia? Hadis Hasan ini adalah hadis yang boleh diterima tetapi dia agak kurang sedikit kualitinya, mutunya. Sebab apa? Sebab perawi hadis yang dalam kategori hasan ini tidaklah sehebat perawi hadis dalam kategori hadis yang sahih. Contohnya kita kata orang yang meriwayatkan itu dia kuat ingatan tapi tidaklah sekuat ingatan orang yang perawi bagi hadis yang sahih. Dia hampir sama tapi kualiti dia kurang sikit. Macam inilah kalau kita boleh bagi skala kan. Mungkin skala bagi orang yang mungkin skala bagi perawi hadis yang sahih itu mungkin 10. Kita letak 10. Jadi skala bagi hadis yang hasan ini adalah perawi itu mungkin adalah 7 ataupun 6. Ini tak sampai tahap kepada perawi bagi hadis yang sahih. Baik. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Apa makna hadis dhaif? Iaitu berita yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan hasan. Sama ada kekurangan satu atau lebih syarat kedua-dua berita tersebut. Contoh macam ni. Contohnya, perawi ataupun pembawa berita itu dia ingatannya tak berapa nak kuat. Ha, ingatannya tak berapa nak kuat. Maka automatik bila mana perawi hadis itu didapati ingatannya tidak berapa nak kuat, kadang-kadang dilupa, maka status hadis itu boleh jadi status hadis yang dhaif.
Boleh faham tak Harap boleh faham Hadis dhaif apa dia? Hadis dhaif ni adalah apabila perawi-perawi hadis tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang sahih. Mungkin berlakunya terputus silsilah, silsilah perkhabaran berita. Mungkin orang yang meriwayatkan hadis itu orang yang tidak sekuat ingatan bagi orang yang meriwayatkan hadis dalam hadis yang sahih. Jadi ini menyebabkan status hadis itu jadi hadis yang dhaif. Baik. Kategori yang keempat adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni apa dia? Berita yang dihubungkan kepada sumbernya secara dusta dan rekaan semata-mata. Ini adalah hadis maudhu'. Contohnya, orang kata Nabi kata macam ni. Contoh satu hadis yang apa yang palsu. Hadis palsu, beri hadis palsu ni contohnya bila mana ada orang reka hadis. Dia kata apa? Dia kata akan lahir, akan muncul dalam kalangan umat ini seorang yang bernama Muhammad bin Idris dan dia adalah lebih berbahaya kepada umatku berbanding iblis. Ini hadis yang palsu. Hadis yang dicipta oleh golongan yang benci kepada mazhab Syafi'i. Sebab Muhammad bin Idris adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Jadi ada hadis palsu sebab bila mana diteliti perawi hadis itu ataupun pembawa berita itu adalah orang yang mendustakan hadis Nabi SAW, bahkan dia pun terkenal sebagai orang yang suka bercakap bohong. Itu dia. Baik. Saya rasa setakat ni boleh jelas. Kalau tak jelas boleh tanya dalam ruangan chat ataupun kita boleh interaksi secara spontan je, insya-Allah boleh. Sebab saya pasti bagaimana saya sebut pada awal tadi, kita punya pembahasan ni agak berat. Agak berat sikit. Tapi bagi sesiapa yang sudah terbiasa dengan istilah hadis, istilah mustalah hadis, tidaklah berat sangatlah. Okey. Baik. Jadi berdasarkan kepada pembahasan tersebut, muka surat 117, sebarang berita daripada kategori maudhu'. Yang ni maudhu' adalah palsu dan dhaif, lemah. Lemah, hadis ni lemah. Lemah ni tidak sampai pada palsu lagi. Lemah ni dia syarat yang tak cukup. Dhaif ni adalah hadis yang tak cukup syarat. Hadis sahih dan hadis hasan. Maka namanya adalah hadis dhaif. Ada pun maudhu'. Maudhu' ni memang terkenal. Orang yang bawa berita tu, perawi itu adalah orang yang suka berbohong. Jadi dalam bab hukum hakam, hadis yang maudhu' dan hadis dhaif tidak perlu diberi perhatian dalam pembentukan hukum hakam. Manakala berita daripada kategori hasan, hadis yang hasan pula hanya terpakai untuk mendapatkan hukum-hukum hukum fiqh. Hadis hasan boleh guna untuk hukum fiqh. Sementara dalam bidang akidah tidak boleh. Dalam akidah, sumber hadis yang cerita tentang Allah, tentang malaikat, mestilah hadis itu sampai kepada darjat hadis yang sahih. Tidak boleh hadis yang dhaif, lebih-lebih lagi tidak boleh hadis yang maudhu'. Contoh hadis maudhu'. Contoh hadis maudhu'. Contoh hadis maudhu'. Uh, uh, Antaranya adalah hadis yang menceritakan bahawa uh, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ini daripada nur Muhammad. Itu hadis yang maudhu'. Itu hadis yang maudhu'. Itu hadis yang maudhu'. Jadi apa nama ni? Kalau ada orang yang menceritakan satu-satu perkara dan disandarkan kepada Nabi SAW, kalau kita nak tahu hadis tersebut hadis yang sebenarnya ulama-ulama telah berikan kepada kita apa ada kelas ni Ustaz? Ada kelas. Tak ada tahu Ustaz. Gangguan sikit, minta maaf. Baik. Jadi ulama sebenarnya telah letakkan beberapa kaedah lah. Beberapa kaedah untuk kita tahu hadis itu hadis palsu. Antaranya adalah ghalibnya hadis palsu ni hadis yang kadang-kadang menceritakan kelebihan sesuatu amalan tu secara melampau. Pelik sangat secara melampau. Kemudian cerita yang dibawa tu cerita yang pelik-pelik. Yang cerita pelik-pelik itu hadis yang palsu. Jadi antara hadis palsu adalah bila mana
Kononnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ini daripada Nur Muhammad. Itu adalah hadis yang palsu lah. Hadis palsu yang tak boleh kita pakai. Baik. Jadi, bila mana sebut dalam bab akidah, kita bila belajar tentang akidah ni, tentang hakikat ketuhanan, tentang kerasulan, tentang hari akhirat, mestilah hadis itu adalah hadis yang sahih. Baik. Dari muka surat 118, ada pun berita yang sahih menjadi hujah dalam bidang akidah, walau bagaimanapun tidak semua berita jenis ini, yakni berita jenis hadis sahih ini, pada tahap yang sama. Jadi hadis sahih pun dia ada kategori dia pula. Ada kategori dia. Sebab apa? Sebab ada berita yang sahih pada tahap permulaannya membawa kepada maklumat zon sahaja. Maklumat yang tidak boleh kita nak pegang secara tepat. Bukan tepat. Maklumat yang tidak bebas daripada kita merasa ragu-ragu. Ada yang jenis hadis sahih macam tu. Jadi pada mula-mula tu sebab barangkali berlakunya perubahan kepada perawi yang datang kemudian menyebabkan hadis itu kita rasa macam dia tidak membawa kepada menghilangkan keraguan sepenuhnya. Ada juga sikit kita rasa macam barangkali macam ni, barangkali begitu. Jadi ini adalah hadis sahih yang apa yang tidak boleh dijadikan hujah dalam bab akidah, tetapi boleh dikira dan diambil dalil dalam perkara-perkara amalan. Perkara amalan ni adalah perkara yang berkaitan dengan fiqh. Al-fiqh tak apa. Fiqh dalam bab amalan ni tak apa. Tapi dalam bab akidah kita kena ambil hadis yang sahih. Sebab itulah dalam bab fiqh ni dia berlaku apa nama ni khilaf dalam kalangan ulama tu banyak. Dalam bab fiqh ni banyak. Sebab apa? Sebab dalam fiqh ni kita sumbernya tidaklah semuanya hadis yang sahih, tapi hadis yang hasan pun ada. Dia hasan pun ada. Tapi dalam bab akidah semuanya adalah daripada hadis yang sahih. Baik. Kemudian peringkat kedua, muka surat 118. Sementara tahap berita yang sahih, yang tertinggi, ialah berita yang membawa kepada maklumat yang yakin. Ha, maknanya kata hadis sahih ni, ada satu level lagi. Hadis sahih ni yang paling tinggi adalah maklumat yang sampai itu adalah maklumat yang memang yakin 100%. Hadis tentang syurga, tentang neraka, ni memang yakin 100%. Hadis tentang apa nama ni, Nabi cerita pasal Dajjal, Nabi cerita pasal apa pasal satu-satulah ada benda ada yang mana apa makna sahih yang yakin, makna kata yang memang tidak ada makna lain dah. Itu je makna dia. Hadis yang mana membawa makna yang tidak boleh nak ditakwilkan dengan makna lain lagi dah. Dan hadis jenis ini ulama menamakannya dengan khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Baik. Satu lagi istilah kita belajar. Tadi kita belajar istilah hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Sambung lagi satu lagi adalah hadis mutawatir. Mutawatir. Apa makna mutawatir? Apa makna mutawatir? Baik. Mutawatir ni uh, uh, apa nama ni? Saya sebut dulu sebelum saya baca ni. Mutawatir adalah hadis yang disampaikan oleh satu golongan yang ramai kepada golongan yang kedua tu golongan ramai juga, yang ketiga pun golongan yang ramai juga, dan ramainya yang menyampaikan hadis itu daripada setiap peringkat sehingga memustahilkan mereka ini berpakat untuk berbohong. Ha, memustahilkan mereka ini berpakat untuk berbohong. Ha, contoh hadis mutawatir dia tidak banyak. Contohnya Nabi SAW bersabda tentang satu-satu perkara. Nabi bersabda tu di hadapan sahabat yang ramai. Contohnya berapa? Sahabat yang ramai itu mungkin ada 10 orang. 10 orang sahabat ni menyampaikan berita yang sama kepada para tabi'in. Iaitulah tabi'in ini merupakan murid kepada sahabat-sahabat Nabi. Dalam jumlah yang ramai juga. Dalam jumlah yang ramai juga. Maka berlaku setiap peringkat apa nama ni periwayatan itu ramainya orang yang meriwayatkan hadis tersebut, menyebabkan mustahil pada akal kita rasa mustahil bahawa orang ni berpakat untuk bohong. Kalau kita alih sikit kepada realiti hidup kita pada hari ini, hadirin sekalian,
Ni kita nak cerita pasal logik ni, logik. Logik tak orang berpakat untuk mengkhabarkan kepada kita sesuatu berita, berita tu adalah salah. Contohnya apa? Contohnya kita duduk kat office. Kita duduk kat office kan. Tiba-tiba datang orang orang jiran kita, jiran pertama datang. Di WhatsApp kita lah, di call kita. Rumah awak terbakar tu. Kita pun, ya ke? Tak ada lah. Tak mungkin kot. Datang lagi WhatsApp ataupun call yang kedua. Jiran kedua. Rumah awak terbakar. Saya nampak. Saya nampak. Ataupun macam ni lah terbakar tu. Ni sangat kan terbakar ni. Kronik sangat. Contoh lain contoh. Contoh lain apa dia? Contoh lain. eh, Orang call kita. Orang call kita. Rumah awak tu. Anjing masuk dalam pagar. Kita pun. Iya ke? Tadi tutup pagar dah kan? Ha, kita pun. Iya ke? Tadi tutup pagar dah kan? Baik. Datang orang kedua. Dia call juga. Dia kata, rumah awak tadi tu, anjing masuk dalam pagar. Kita pun, iya ke? Kita dah mula goyang dah. Sebab khabar yang diterima yang diterima oleh kita tu sama dengan orang yang pertama tadi tu. Datang kita pun tapi takut kan dah tutup pagar. Datang orang ketiga call kita. Saya tengok rumah awak tu anjing berkampung dalam pagar. Kita pun ni dah tiga orang beritahu ni. Tiba-tiba kan masa tengah fikir macam mana dia masuk kita masih lagi ragu-ragu. Punya datang orang yang keempat call kita. Saya tengok rumah awak tu anjing masuk kat dalam pagar tengah buat main-main dalam tu, tengah pesta dalam tu. Time tu lah kita dalam kepala kita tak mungkin seramai itu berpakat untuk berbohong tentang hakikat yang nak disampaikan kepada kita. Kita pun percaya 100% anjing memang masuk dalam pagar rumah kita. Jadi ini. Jadi sama juga dengan hadis Nabi SAW. Jadi mustahil lah. Mustahil sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, bila mana mereka meriwayatkan hadis itu dalam jumlah yang ramai, mustahillah mereka mereka ni berpakat untuk berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, apa yang saya huraikan tadi itu? Apa yang saya huraikan tadi itu? Kita baca apa yang ditulis dalam buku ni. Baik, kita kan cerita pasal al-khabar al-mutawatir. Baik. Persoalannya adalah apakah khabar mutawatir dan syarat-syarat penerimaannya? Apakah khabar mutawatir dan syarat-syarat penerimaannya? Khabar mutawatir adalah satu daripada jenis sahih, jenis hadis sahih, tahap yang tertinggi. Para ulama mentakrifkannya sebagai berita yang diriwayatkan oleh sekumpulan orang daripada sekumpulan yang lain. Dan sehinggalah kepada punca beritanya, yakni kepada Nabi SAW. Setiap ahli kumpulan tersebut mustahil berlaku pakatan berbohong di kalangan mereka. Jadi mustahillah mereka ni bohong. Ramai-ramai pakat bohong, tak mungkin. Macam tadilah, tak mungkin ramai-ramai pakat bohong pada kita, memberitahu kepada kita bahawa anjing masuk dalam pagar rumah kita. Tak mustahil mereka berpakat untuk bohong atas nama kita. Berbohong kepada kita. Malah, pengambilan berita di kalangan setiap kumpulan tersebut berlaku secara nyata sama ada mendengar sendiri ataupun secara bersemuka. Jadi berita jenis ini memberikan maklumat yang diyakini. Berita jenis ini memang memberikan maklumat yang diyakini. Sekejap awal ni kaca. Maaf, anak. Okey. Baik. Dalam kitab Al-Mustasfa, ini satu kitab namanya kitab Al-Mustasfa, Imam Al-Ghazali telah menyebut 4 syarat bagi khabar mutawatir. Jadi Imam Ghazali, Imam Imam Bapa Imam Ghazali menyebutkan 4 syarat bagi khabar mutawatir. Iaitu yang pertama, menyampaikan berita yang telah diketahui dengan yakin dan bukannya secara zon. Kita dapat beza tadi kan. Zon dengan yakin tu kan dia ada beza kan. Zon tu masih lagi ada kebarangkalian. Yakin itu memang 100%. Kemudiannya Imam Ghazali kata lagi bahawa mengetahui berita tersebut dengan pasti berdasarkan keadaan yang dia alami. Yang ketiga, semua periwayat
pada setiap kumpulan setara dari segi sifat adil dia, kuat ingatan dan kesempurnaan bilangan. Maknanya kata setiap orang yang menyampaikan berita tu dalam satu level itu semua sama level dia. Semua sama. Orang tu orang alim, orang tu orang kuat ingatan, tidak mudah lupa dan sebagainya. Dan kemudiannya bilangan periwayat dalam setiap kumpulan hendaklah yang tidak memungkinkan perkatan ataupun persepakatan untuk mereka ni berdusta di kalangan mereka. Tak mungkinlah mereka ni apa berpakat. Contoh kan, contoh apa contoh. Kita kata apa? Kita kata pasal COVID tadi dekat COVID kan. Jadi tak mungkinlah orang berpakat, oi, nak mengatakan bahawa COVID ni bahaya. Sedangkan COVID tak bahaya pun. Jadi tak mungkin. Ramai orang kata macam ni. Bukan, ramai orang tu bukanlah orang biasa. Doktor pun kata, apa ni, para pengkaji, apa nama ni, dalam bab penyakit ni pun kata bahawa memang bahaya. Memang bahaya ni, memang bahaya. Jadi tak mungkin ramainya doktor berpakat uh, untuk memanipulasi satu-satu isu tu ataupun untuk berbohong. Sedangkan COVID tak bahaya pun. Jadi tak mungkin ramai yang doktor-doktor yang pakar-pakar ni tak mungkin mereka ni bersepakat untuk berbohong terhadap satu-satu fakta tentang satu-satu penyakit. Baik. Okey, kemudiannya uh, berdasarkan syarat-syarat ini Imam Al-Ghazali seterusnya menyatakan bahawa apabila ulama mengambil berita daripada ulama yang terdahulu daripada mereka dan berterusan semikian dari zaman ke zaman, sedangkan syarat-syarat tersebut tidak wujud pada setiap zaman berkenaan, maka keyakinan terhadap berita tersebut tetap tidak wujud walaupun mereka cuba meyakinkannya. Baik. Tak apalah, yang ni saya ingat panjang juga ni. Panjang juga ni. Jadi kita berhenti sini dulu. Dan sebab nanti untuk minggu depan kita nak sambung lagi tentang Al-Khabar Al-Mutawatir. Jadi sebulan lagi sekali, saya buat kesimpulan lah untuk malam ni. Kita bincang tadi apa dia? Kita bincang tentang mula-mula mukadimah atau pengenalan yang saya sebut tadi adalah hakikat kita hidup ni, kita akan terima berita. Setiap hari kan, kita akan dengar berita dengan cerita. Berita, cerita, perkhabaran. Berita, cerita, perkhabaran itu boleh jadi salah, boleh jadi betul. Dan berita, cerita, perkhabaran itu berkait dengan kehidupan seharian kita. Berkait dengan career kita. Berkait dengan apa nama ni, perkara dunia lah. Dan kalaulah kita terima berita ataupun perkhabaran ataupun cerita tadi itu tanpa unsur periksa, kadang-kadang boleh memudaratkan kehidupan kita. Contoh tadi, contoh bila mana kita terima berita daripada seseorang hantar WhatsApp kepada kita, anak kau ni buat benda yang tak sihat, benda yang tak betul. Kita tanpa unsur periksa, anak kita balik ambil rawatan terpukul. Sedangkan kita tak selidik dulu berita dulu. Betul atau salah. Jadi rupa-rupanya orang nak fitnah anak kita. Contoh. Contoh kan. Jadi bila mana ulama melihat pentingnya kita ni ada kaedah untuk memahami, untuk mengetahui berita ataupun perkhabaran yang datang daripada Nabi SAW kepada generasi selepas pada sahabat tabi'in ke, nak tahu berita itu betul atau salah, maka ulama zaman dahulu telah mengemukakan 3 ilmu. Yang pertama ilmu mustalah hadis, yang kedua ilmu jarah wa ta'dil, yang ketiga ilmu at-tarajum ataupun ilmu biografi. Kemudiannya ulama juga bahagikan hadis Nabi, hadis yang sampai pada kita tu kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis yang hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat adalah hadis maudhu'. Dan juga ulama mengatakan bahawa hadis yang diterima untuk apa nama ni, menetapkan asas-asas akidah adalah hadis daripada level hadis yang sahih sahaja, bukanlah hadis yang dhaif, jauh lagi hadis yang palsu. Dan hadis sahih ini ada 2 level. Ada hadis yang sahih itu masih lagi dalam level zon, level ada lagi kadang-kadang keraguan disebabkan mungkin hadis itu membawa makna double meaning dan sebagainya, makna yang lain. Dan di sana ada hadis sahih yang disebut sebagai hadis sahih yang level tinggi
yang namanya adalah hadis sahih mutawatir. Hadis mutawatir di mana hadis mutawatir ini ulama kata apa? Kenapa nama mutawatir? Sebab hadis ini diriwayatkan oleh ramai orang dari setiap level, level sahabat, level tabi'in, level tabi'in. Sahabat ni sahabat Nabi lah. Tabi'in adalah anak murid kepada sahabat. Tabi'in adalah anak murid kepada tabi'in. Jadi daripada level-level tu diriwayatkan oleh orang ramai, dan orang ramai itu sifat mereka adalah adil, kemudian sifat mereka adalah kuat ingatan, sifat mereka adalah tidak melakukan perkara-perkara yang tidak bercakap bohong, dan semua nilai-nilai positif ada pada setiap perawi-perawi hadis ini. Itu namanya hadis mutawatir, di mana mustahil mereka ni berpakat untuk berbohong di atas nama Nabi SAW. Ini insyaAllah minggu hadapan kita akan sambung kepada perbincangan lanjut tentang hadis mutawatir ini, sebagaimana yang disebut oleh atau dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaihi. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terkurang adalah kelemahan saya. Saya harap sangat-sangat perbincangan kita malam ini bermanfaat untuk kita, untuk kita apa ni, sebagai mukadimah lah, mukadimah dalam kita memahami akidah yang akan menjadi anutan kita sampailah, dan kita sebut bahawa akidah ini penting sebab dia menjadi syarat kepada penerimaan amalan kita. Wallahu alam, saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Penerangan yang cukup jelas. Sahabat-sahabat, ada sebarang soalan yang boleh dibuka kepada Ustaz? Ada sebarang soalan tak? Assalamualaikum Ustaz. Okay, Kak Yan. Ya. Nak tanya berkenaan dengan hadis tadi tu kan yang Ustaz sebut banyak-banyak hadis tu. Kita ni sebagai orang awam memanglah tak tahu hadis ni sahih ke tak sahih semua kan. Terutama dengan apa? Dengan macam-macam keluar dekat TikTok lah, keluar dekat reel lah, macam-macam kata hadis ni, hadis begini-begini. Contoh salah satunya yang baru ni saya tengok, dia kata kalau kita nak solat, kena qada solat, perlu dengan 4 rakaat dan bulan Ramadan. Macam mana lah, saya baca macam tu sikit-sikit lah. Lepas tu bila saya tanya dengan adalah kawan-kawan kan, dia tak pernah dengar lah hadis ni. Saya duk terfikir macam mana kita ni sebagai orang awam nak pastikan yang benda-benda yang keluar di TikTok tu sahih. Macam kita memang selalu tengok betul, oh betul-betul macam ni. Kita akan rasa macam, oh boleh tak nak beramal. Kalau kita macam tak fikir panjang, betul kok, kita buat je lah kan. Tapi bagi kita yang mungkin kita ada tahu sikit-sikit ni, kita betul tak betul. Macam mana kita nak boleh pastikan yang, maksud saya ada tak saluran untuk kita boleh tanyakan hadis ni boleh kita pakai ke tak boleh pakai ke, benar atau tidak ke. Jadi saya jadi macam, banyak pula hadis, keluar pula hadis ni macam ni, betul kot, kita tak tahu kan. Macam mana nak dapatkan kepastian tu. Kemudian ada tak saluran yang macam kita rakyat Malaysia yang memang tak tahu apa ni kan, boleh dapat segera maklumat tu. Itu saja. Okey. Soalan tu sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus, dan saya sangat appreciate soalan tu. Sebab apa? Jawapan saya adalah, saya pun sama macam doktor juga. Saya pun tak tahu juga. Maksudnya, zaman sekarang ni, hadirin sekalian, zaman orang berbicara apa sahaja, di mana sahaja, sesuka apa sahaja. Kita kembali semula zaman kita 10 tahun dulu kan, 20 tahun dulu. Kita nak bercakap bagi orang dengar ni, macam ni lah. Kita cakap berdepan. Cakap berdepan baru orang dengar. Ustaz cakap dekat surau, orang dengar lah. Tapi yang datang tu mungkin dalam 10 orang, mungkin 20 orang dekat surau. Tapi zaman sekarang, orang bercakap, buat konten, buat konten, dan orang melihat tu bukan setakat berpuluh orang, bahkan beratus orang, bahkan mungkin beribu orang. Dan orang yang buat konten tu, dia boleh buat apa sahaja, sesuka apa sahaja. Dan kalau orang tu orang yang alim, tak apalah, dia boleh beri manfaat kepada orang ramai. Tapi bila mana orang jahil bercakap, maka apa yang disangkakan boleh memberi manfaat, sedangkan mendatangkan mudarat yang besar pada orang ramai. Terutama apabila membicarakan persoalan agama.
Jadi sekarang ni, saya pun sebenarnya sama macam doktor juga. Saya, bila kadang-kadang orang WhatsApp saya tanya, Ustaz, apa serta hari ini, sahih ke ataupun daif? Kadang-kadang saya ambil masa nak jawab juga sebab satunya adalah saya boleh cek kalau hadis itu hadis yang didatangkan dengan matan dalam bahasa Arab. Tapi kalau hadis tu dia didatangkan dengan apa ni dengan bahasa Melayu, kemudian tambah-tambah lagi bila mana hadis tu bercampur aduk. Hadis tu kan part pertama tu sahih, part kedua tu daif. Jadi macam nak kata apa? Nak kata bahagian pertama tu sahih, bahagian kedua tak sahih. Jadi benda tu kadang-kadang jadi kadang-kadang saya masa juga kadang-kadang saya ambil masa cari kadang cepat-cepat lah sebab saya nak cari matan dalam bahasa Arab tu apa dia. Cuma ada sekumpulan pengkaji penyelidik daripada USIM kalau tak silap lah. Dia telah buat satu apps. Satu apps yang mana kalau kita app tu tajuk dia adalah Jom Semak Hadis. Kalau tak silap lah Jom Semak Hadis. Maknanya kata kita boleh masukkan matan hadis yang kita keliru ataupun kita masukkan ni lah apa-apalah hadis yang kita keliru. Kemudiannya uh, apa nama ni kita masukkan hadis tersebut. Kemudiannya kita boleh apa nama ni kita boleh apa kita boleh dia keluar kat situ status hadis ini hadis yang sahih, hadis ini hadis yang dhaif. Itu ada kaedah dia. Dia ada saya tengok jap, saya ambil masa jap, saya ambil tengok jap. Dia nama dia kempen semak hadis sebelum daripada sebar. Kempen semak hadis sebelum sebar. Ada app dia. Tapi nanti saya akan bagilah saya akan share dengan Doktor Marina nanti apps yang saya tanya kawan saya balik. Saya tanya kawan saya balik ada tak app yang mana kalau boleh download dalam kita punya telefon, kita boleh check kat situ. Sebab app tu dibangunkan bertujuan untuk memudahkan orang awam. Orang awam bahkan saya pun jugalah sebab saya bukanlah bidah hadis, bahkan orang bidah hadis pun kalau tanya tidak semua hadir dalam kepala dia. Ulama-ulama zaman sekarang tak sama macam ulama zaman dahulu kan. Saya ingat lagi saya tanya guru saya, ulama hadis di Jordan. Syekh, apa mana, adakah hadis ini sahih ataupun palsu? Dia kata, kata. Kejap dia pun semak dia gunakan apa, kitab dia tengok-tengok, ni hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi, maknanya kata, nak kembali pada soalan doktor tadi tu, nak mengetahui serta hadis itu sebenarnya, kalau hadis tu hadis yang kita bisa dengar, bolehlah beritahu. Contoh hadis 40 kan, hadis 40 kita bisa dengar kan. Contoh bila mana hadis tu betul ke Ustaz, Nabi kita jangan marah, betul? Sebab hadis tu dah terbiasa kita bacalah hadis 40. Sebab itulah saya sebut pada bulan lepas, disiplin ataupun aturan yang betul untuk kita belajar hadis ni, kita mula hadis 40 dulu. Sebab baiknya lah hadis 40 ni hadis yang Imam Nawawi himpunkan sebagai asas agama yang kalau kita boleh faham, kita boleh hafal, kalau tak boleh faham, kita boleh faham dan jadi asas yang penting dalam agama kita. Baik. Itu satu aspek. Satu aspek lain, doktor. Ada kaedah juga untuk kita ni apa nama ni untuk kita ni uh, menilai hadis itu sahih ataupun palsu secara common sense. Secara common sense. Macam mana secara common sense? Kita melihat bahawa ulama letakkan kaedah, satu kaedah, bila mana kamu lihat sesuatu hadis itu hadis yang yukhaliful maqul, yang tidak masuk akal langsung, yang tak masuk akal, kemudiannya apa nama ni dia bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka pastilah hadis itu adalah hadis yang palsu. Pastilah hadis itu hadis yang palsu. Jadi antara kriteria yang diletakkan oleh para ulama adalah bila mana hadis itu pelik, bertentangan dengan akal dan juga berlawanan dengan nas yang jelas daripada Quran hadis, maka itu adalah hadis yang palsu. Ini dan juga apabila kita dengar cerita-cerita yang memang kita tak pernah dengar sebelum ni, itu adalah antara kriteria hadis itu adalah hadis yang palsu. Jadi tak apa, doktor, kalau kita mencari, kalau kita jumpa orang yang kata ni hadis sekian-sekian, kita cari itu dengan niat kita nak beramal yang sahih sahaja, pastilah pencarian kita tu adalah termasuk dalam kita ni menuntut ilmu juga. Tak apalah susah sikit pun, yang pastinya kita kena kalau kata orang awam, saya rasa saya pun boleh dalam kategori itu jugalah. Mungkin saya tahu sikit je, tapi dalam banyak keadaan
saya pun tak berani nak kata secara spontan, ni hadis palsu, ni hadis sahih. Melainkan saya kena rujuk. Cuma mungkin kelebihan saya sikit adalah saya boleh rujuk dalam website bahasa Arab, website yang apa yang yang apa yang ada autoriti lah. Website yang menghimpunkan hadis-hadis yang palsu, hadis sahih. Saya boleh tulis sikit, saya boleh type dalam bahasa Arab, saya boleh baca ulasan-ulasan ulama-ulama dunia. Maka itu sahaja kot kelebihan yang saya ada. Berbanding dengan kalau kita tak faham bahasa Arab lah, itu sikit saja. Tapi insyaAllah nanti saya akan share dengan doktor apa nama ni, satu app yang dibangunkan untuk memudahkan orang awam menyemak hadis yang kita terima, sama ada hadis itu adalah hadis sahih ataupun hadis yang tidak sahih. Harapnya menjawab soalan lah doktor. Okey, terima kasih. Cuma terfikir Okay, satu sama-sama. lagi. Okay. Macam kita dalam banyak-banyak sumber maklumat tu, macam kita rasa nampak benda tu tak betul. Ada tak macam mungkin tak sesuai, tapi saya terlintas lah fikir, ada tak kita boleh buat undang-undang untuk menyekat orang menyebarkan benda yang tak betul macam ni lah. Macam mungkin kita kata fitnah tu berita-berita sensasi kan, tapi yang bentuk yang keagamaan macam ni lah, hadis palsu, hadis yang tak, ataupun hadis yang kita kata tak sesuai, kita nak sekat dia sebenda tersebar. Sebab kita risau, kita ni dah peringkat umum, kita ada belajar sikit-sikit, anak-anak muda kita ni, anak-anak kita yang memang tak tahu langsung ni, mungkin dia akan terima terus. Ada tak satu undang-undang yang kalau kata mungkin doktor boleh cadang, apa ustaz boleh cadangkan untuk sekat penyebaran benda-benda yang merapu lah macam ni, maksud saya. Doktor, saya ingat dia ada merapu ni, dia ada banyak level lah. Kalau merapu tu merapu level parah, saya kira tindakan akan diambil lah. Parah ni saya maksudkan merapu kepada tahap apa, tahap uh, merosakkan akidah, kan, merapu pada tahap inilah macam yang kita sebut pada bulan lepas kan, bila mana ada bila mana ada satu ajaran daripada seorang doktor tu yang akhirnya telah diisytiharkan sebagai sesat, maka dengan kuasa yang ada pada Majlis Agama Negeri ataupun Jabatan Agama Negeri, maka boleh ambil tindakan disebabkan apa yang disebarkan itu adalah merapu yang tahap sesat, boleh rosakkan akidah. Ini memang dah ada lah. Cumanya sekarang ni yang kita risau adalah tahap merapu yang tak rosak akidah, tapi merapu yang merapu lah. Hakikatnya bila mana berita tu disandarkan kepada Nabi SAW dan berita tu berita yang tak betul, maka itu merapu yang sebenarnya bahaya juga. Berita sebab Nabi kan sebut dah, Nabi kata siapa yang menyebarkan siapa yang berbohong atas nama aku, maka sediakanlah tempat untuknya dalam neraka. Ini amaran Nabi. Jadi hatta sebab itulah ada perkara yang sebenarnya susah untuk kita tegakkan kebenaran itu, disebabkan benda itu dia terlalu lama dalam masyarakat. Tapi bila mana kita nak sebutkan, masyarakat akan nampak ni macam tak, kita buat sebelum ni okey je. Sebelum ni okey je, kenapa sekarang timbul isu? Jadi kadang-kadang payah. Jadi kadang-kadang duka cita jugalah sebahagian daripada asatizah lah, sebahagian daripada ustaz-ustaz, kadang-kadang mereka ni, saya tak salahkan mereka, mungkin juga disiplin pengajian mereka itu tak memfokuskan kepada hadis, tidak fokuskan kepada fakta-fakta yang tepat. Sebab bila kita kata dalam buku ni ada kan, bila sebut dalam buku ni, tak semua buku yang ditulis oleh ulama sekalipun berita tu adalah berita yang sahih. Sebab ada ulama-ulama ni, sebab kita kena faham bahawa metodologi ulama zaman dahulu ni, mereka menyalin apa sahaja berita yang ada, tapi dengan menyertakan senarai perawi. Jadi tugas orang datang kemudian adalah mereka hendaklah menilai semula berita tersebut berdasarkan kepada perawi-perawi yang ada. Mereka himpunkan saja sebagai satu bentuk apa nama ni, uh, academic exercise. Lepas tu dalam kitab tafsir sekalipun ada cerita-cerita Israeliat, cerita-cerita yang tak benar ni. Kadang-kadang ulama bawa dalam tu sebab ulama nak memberi kewaspadaan, untuk memberi pengajaran, untuk mentahzirkan, untuk
Mentahzirkan ni memberi peringatan kepada orang Islam supaya jangan sebarkan cerita ni. Kalau kita baca dalam kita baca dalam apa dalam ni tafsir ni, saya tunjuk tafsir ni. Tafsir ni. Tafsir Hamka. Tafsir Hamka ni. Tafsir Hamka ni. Ini tafsir Al-Azhar, tafsir Hamka. Kalau kita baca apa yang Hamka tulis, kalau kita baca tak habis, kita akan kata bahawa oh, Hamka pun buat cerita ni. Sedangkan Hamka kadang-kadang kaedah penulisan dia tulis, dia menafsirkan satu ayat Quran. Dibawa cerita-cerita hujung tu kata, ini sebenarnya berita daripada sumber Israiliyat. Kita tak ada ikut. Sudah. Sedangkan kita baca awal tadi, kalau kita ambil part awal sahaja, kita tak melihat pada ulasan dia, kita pun kata, oh ni cerita betul lah ni. Jadi kesimpulannya adalah, saya sebut tadi tu, merapunya itu ada tahap sampai merosakkan akidah. Dan ini pun dah diambil tindakan lah oleh pihak berkuasa agama negeri, dan ada merapu yang berbentuk cerita-cerita yang apa yang tidak sahih, yang cerita-cerita yang sumber Israiliyat, yang mana kita kita inilah kita berhati-hati dan kita ambil tindakan untuk diri kita dulu, berwaspada dengan cerita-cerita sebegini. Wallahualam. Harapnya jawab soalan lah. Terima kasih Kak Yan. Ada lain soalan? Ada lagi soalan? Nampak gaya semuanya dah tak ada Ustaz. So kalau tak Dah ada, penat dah tu. kita ya, tutup Itulah. majlis. So, saya serahkan apa? Dan Ustaz bacakan doa. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hidayah bagi kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa pasangan kami, ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Dosa anak kami, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami semua daripada segala bentuk musibah dan juga dosa, ya Allah. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami, zuriat keturunan kami daripada segala bentuk musibah dan dosa, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang beriman yang suka belajar dan mengamalkan apa yang kami belajar, ya Allah. Tuhan kami, dalam kalangan kami ada yang sakit, maka sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, suami kepada sahabat kami, Datuk Madina, sedang dalam keadaan diuji olehmu, ya Allah. Maka ringankanlah bebanannya, ya Allah. Segerakanlah kesembuhan kesakitannya, ya Allah. Kami bersaksi bahawa sahabat kami ini sangat rajin dalam menjadi ilmu, ya Allah. Ringankanlah bebanannya, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami istiqamah dan sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu demi mencari ridha-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Waalaikumsalam Ustaz. Kita tutup majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz. Bersama. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.